Kan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Teman bicara saya pada petang ini Puan Nur Hayati, seterusnya yang dikasihi, yang diraikan para pendengar Radio Aikim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat serta inayahnya pada petang ini kita terus dapat bersama di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita akan dapat ini insya-Allah bukan saja bertapak di kepala kita, tetapi dapat menjunam terus ke lubuk hati kita. Kerana apabila ilmu itu singgah di lubuk hatilah baru dia dapat menerangi diri kita. Kerana hati itu adalah raja dalam kerajaan diri kita. Apabila hati itu disinari dengan nur ilmu, insya-Allah segala panca indera kita akan terarah kepada kebaikan dan juga kebajikan. InsyaAllah. Kita akan sambung lagi pada petang ini tentang tujuan hidup. Saya dah katakan bahawa tujuan hidup ni adalah soal-soal yang asas dan teras. Orang kata back to basic lah. Asas dan teras. Sangat penting. Kerana tujuan hidup itu kita bincangkan kalau dalam bahasa contemporary ialah misi. Misi hidup kita. Misi itu adalah reason for our existence. Kenapa kita berada di atas muka bumi ini. Dan tujuan hidup itulah yang sebenarnya akan menentukan sama ada kita berjaya, sama ada kita bahagia, ataupun sama ada kita mendapat sesuatu yang kita impikan ataupun kita inginkan dalam kehidupan kita. Sebab tu misi selalunya dikaitkan dengan misal. Misal itu ada peluru berpandu, peluru berpandu. Jadi orang yang ada misi dalam hidupnya umpama peluru berpandu, dia akan sentiasa fokus, lurus dan menjurus. Dia tidak akan menyimpang, dia tidak akan dilalaikan ataupun dalam bahasa orang putihnya carried away lah, tidak akan hanyut, kerana dia ada misi yang tepat dan jelas. Cuma sayangnya apabila kita membuat satu perbandingan antara orang Islam, umat Islam dengan Barat, orang negara-negara yang maju khususnya, kita umat Islam, kita kadang-kadang misi hidup kita telah tepat. Malangnya tidak jelas. Tepat tapi tak jelas. Manakala umat ataupun bangsa yang maju khususnya di Barat, mereka tidak mempunyai misi hidup yang tepat, tetapi mereka mempunyai misi hidup yang jelas. Mereka tahu apa yang mereka kendaki, walaupun apa yang mereka kendaki itu tersalah, tetapi mereka tahu apa yang mereka kendaki dan itu telah jelas dalam pemikiran mereka. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau umat Islam di samping mempunyai misi hidup yang tepat, itu juga mempunyai misi-misi hidup yang jelas, tepat dan jelas. InsyaAllah barulah kejayaan kita akan kita raih. Baik, apakah sebenarnya tujuan hidup manusia? Apakah sebenarnya tujuan hidup manusia? Jadi kalau kita tanyakan manusia, sekurang-kurangnya ada 3 ataupun 4 jawapan. Sebenarnya banyak jawapan tu kan, tetapi boleh dikategorikan kepada beberapa jawapan. Pertamanya, manusia ni menjawab, kata untuk memenuhi kehendak fisiologi dan biologi semata-mata. Dia tidak menjawab dengan mulutnya, tetapi dia menjawab dengan tindakannya. Tindakan sehari-hari, sikapnya sehari-hari, perangai dan kelakuannya sehari-hari membuktikan ataupun menunjukkan bahawa dia hidup hanya untuk memenuhi keperluan fisiologi dan biologi. Kalau simple dalam bahasa yang ringkas kita kata untuk memenuhi 5 rukun sajalah. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin, itu saja. 5 rukun hidup tu yang tak betul sebenarnya. Jadi dia tak cakap macam tu. Tetapi kalau kita lihat perlakuannya, pagi bangun, kemudian sarapan, kemudian pergi kerja, lepas tu rehat kejap, lepas tu macam tu saja hidupnya. Tak kenal mana masjid, mana surau, mana kebaikan, mana dia hidup hanya untuk memenuhi keperluan biologi dan fisiologi saja. Jadi kita nampak banyak orang yang begini, yang orang kata, yang kita katakan dulu bukan mereka tu hidup, sebenarnya mereka lebih mirip kepada hidup-hidupan semata-mata. Hidup-hidupan semata-mata. Jadi sebab itu kalau kita terima jawapan ini, kalau kita terimalah jawapan ini hanya untuk keperluan fisiologi dan biologi saja,
Tujuan hidup kita baru sama saja dengan binatang ternak. Yang dia kata binatang ternak, ya. Hidup yang hanya fikir 5 rukun, tak fikir halal haram, tak fikir apa yang kita hendak jadi dalam hidup ni. Puan Hayati dan para pendengar, ya, dalam hidup kita ni ada 2 persoalan. Dua persoalan yang penting. Yang pertama, what I want to have. Apa yang kita nak dapat dari hidup ni. What I want to have. Apa yang kita ingin miliki. Satu lagi ialah who I want to be. Siapakah yang kita nak jadi dalam hidup ni. Jadi orang yang hidupnya hanya untuk memenuhi keperluan fisiologi dan biologi ni, hanya menjawab satu soalan je, what I want to have je, ya. Apa yang dia nak, rumah, kenderaan, makan, minum dan pasangan untuk berkelamin. Itu saja, minta maaf kalau saya katakan. Jadi sama seolah-olah seperti binatang ternak. Cuba kalau kita tengok kambing, pagi-pagi dia kalau dia keluar daripada kandang, dia hanya memikirkan rumput mana yang dia nak makan, betul, betina ataupun jantan mana yang dia nak. Begitulah, ya, dia nak berkelamin. Dia tidak pernah keluar daripada kandang kambing berfikir, hari ni nak jadi kambing baik ke kambing jahat. Dia tak pernah fikir macam tu, ya. Dia hanya fikir untuk memenuhi kehendak fisiologi dan biologi saja. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyindir, telah dalam, bukan menyindir maksudnya, dalam menyindir untuk mendidik manusia. Allah peringatkan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman yang panjang, mafhumnya lebih kurang, ya. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengannya, dan mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya, dan mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya. Mereka itu, dengar betul, mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai. Jadi rupa-rupanya memang ada manusia yang hidupnya seumpama binatang ternak saja, iaitu untuk memenuhi keperluan fisiologi dan biologinya. Itu golongan yang pertama. Ini pun ramai juga, ya, di kalangan manusia, ya. Cuma mungkin bezanya dari segi kaedah sajalah. Dari segi kaedah, burung buat sarang, kita buat rumah teres atau banglo. Burung ataupun kambing hanya makan rumput, kita makan menu masakan yang berbeza. Tetapi kaedahnya berbeza, tetapi tujuannya sama, ya. Ini yang kita kesalkan, ya. Kita takut, ya. Golongan yang kedua, ya, kita tengok, ya, untuk apa hidup. Kalau ditanya, tujuan hidup ni adalah untuk mendapat nama atau ternama. Dalam bahasa kontemporarinya untuk glamour, ya. Kita lihat, ya, bagaimana ramai orang yang hidupnya untuk dikenali, untuk populariti, ya, dan sebagainya. Mereka ini rela berbuat apa, hatta mengorbankan nyawa saja untuk namanya ditulis ataupun dikenali oleh dunia, di peringkat dunia ataupun peringkat negara. Cuba kita tengok satu Guinness Book of World Record, kita tengok macam-macam dalam tu, dan aneh-aneh, ganjil-ganjil. Ada yang sanggup hidup dengan kalajengking berapa puluh hari, berapa bulan, duduk dengan ular, berjalan ke belakang, tatu yang paling banyak, hanya untuk dicatat saja namanya dalam Guinness Book of World Record ini. Kerana apa? Nakkan nama, walaupun terseksa, ya. Jadi begitu. Jadi berbagai cara lah orang nak ternama ni. Saya dah katakan, untuk ternama tidak salah, tetapi itu bukan tujuan hidup kita. Bukan tujuan hidup. Ternama tak ada salah, tetapi itu bukan tujuan hidup kita. Jadi kalau kita lihat dalam kelompok-kelompok manusia, bagaimana mereka nak ternama, ada yang melalui rupa cantik supaya jadi ratu cantik. Walaupun ketika mereka diperagakan di atas pentas, mereka umpama, misalnya kata minta maaf, dinilai hanya berdasarkan daging, kulit dan tulang saja, ya. Malu mereka sudah tercabuk dan sebagainya. Tetapi untuk glamour, mereka tempuh jua lah, ya kan, untuk digelar ratu cantik. Padahal, ya, itu umpama dinilai, umpama minta maaf, umpama haiwan semata-mata, ya. Yang kedua, ada orang yang mengeluarkan untuk ternama ni, mengeluarkan suara yang cantik, ya, suara yang indah, ya, suara yang merdu, ya, supaya orang supaya dia nampak nama. Tak salah, tetapi apakah ini tujuan hidup, ya? Kalau kita terima tujuan hidup hanya untuk ternama, Yati, kita sinonimkan juga tadi binatang ternak. Sekarang seperti mana pokok-pokok di hutan, seperti nau dalam belukar, kata peribahasa Melayu, ya, melepaskan pucuk masing-masing. Hanya untuk dikelihatan namanya. Kalau begitu, itulah tujuan hidupnya, hanya untuk
lebih daripada orang lain. Jadi sebab tu kalau kita enau, dia melepaskan pucuk, dia tak kira dah orang sebelah dan sebagainya. Hanya memikirkan dirinya untuk ternama, ya. Kita ingat. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, hidup. Ini lebih tinggi sikit lah. Yang tadi untuk fisiologi dan biologi, golongan pertama. Ya. Ini bukan secara cakap, tetapi secara tindakan. Yang kedua, untuk mendapat nama, ternama, glamour tadi. Dan yang ketiga, hidup untuk berkuasa. Berkuasa. Sebab mereka rasa might is right. Kekuasaan itu adalah kebenaran. Untuk mendapat kuasa, mereka menghalalkan apa jua cara. Politik Machiavelli lah, ya. Tujuan menghalalkan cara. Tak kira. Mereka kalau dapat nak kuasa ni, mereka ampu yang di atas, siku yang sebaya dan henyak yang bawah, ya, supaya mereka naik ke atas, ya. Ini orang yang kita lihat tujuannya adalah untuk mendapat kuasa, ya. Bukan di peringkat negara kadang-kadang saja, bukan peringkat dunia. Minta maaf, di peringkat ketua blok dalam Felda pun bergaduh, ya, kerana nak kuasa. Begitu juga kadang-kadang minta ampunan maaf, kadang-kadang dalam komuniti yang kecil-kecil pun ada manusia yang memang nak menonjol ke hadapan untuk mendapat kuasa, kerana dia merasa puas dan itulah tujuan hidupnya. Cuma kita bertanya Yati, apakah ini tujuan hidup? Kalau inilah tujuan hidup, sama saja dengan kita dengan binatang buas. Tadi binatang ternak, kemudian pokok-pokok, kemudian sekarang ni binatang buas. Cuba kita tengok binatang buas, ya. Kalau kita tengok National Geographic tu, kalau katalah harimau, ya, dia pergi, dia akan tanda kawasan dia, ya. Dia tanda kawasan dia dengan apa? Dia buang air kecil, ya. Di situ. Jadi dia bagi tahu bahawa tempat ni dia punya teritori. Jangan kacau. Kalaulah ada harimau yang lain datang, mesti berlaku pergaduhan, percakaran. Inilah yang dikatakan rebutan kuasa selalu berlaku, melahirkan tirani, melahirkan diktator, melalui orang berebut-rebut. Dan akhirnya kalau kita tengok sebaris yang telah Allah ceritakan di dalam Quran, betapa Fir'aun, Namrud dan Haman, ya, yang hidupnya untuk berkuasa. Kita tolak. Ini bukan tujuan hidup manusia. Kerana kalau kita terima inilah tujuan hidup manusia, sama seperti binatang buas. Jadi kalau kita tengok rumusan kepada tujuan-tujuan hidup manusia ni, kalau kita tengok disimpulkan dalam satu teori yang kita belajar dulu, ya. Kalau orang belajar management ataupun belajar pengurusan dan takbiran ataupun teori motivasi manusia, dia mesti melalui teori ini, iaitu teori hierarki keperluan Maslow. Macam mana 3 segi itu, yang di bawah sekali ialah kehendak fisiologi, yang kita bincangkan tadi. Kemudian kehendak keselamatan, sosial. Kemudian lepas tu sosial, kasih sayang. Kemudian kepada penghargaan. Dan akhirnya di atas tu, yang kemuncak tu, self-actualization ataupun penyempurnaan kendiri, ya. Ini yang dikaji oleh manusia. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, walaupun manusia berfikir dan menjawab sama ada melalui lisan, tindakan, melalui kajian yang ilmiah, tetapi mereka tidak akan dapat menjawab apakah tujuan hidup manusia. Kenapa? Kalau kita tanya, kenapa manusia tidak dapat menjawab apa tujuan dia datang ke atas muka bumi? Kerana apa? Very simple. Kerana dia diciptakan. Kalau kita diciptakan, kita tidak akan tahu untuk apa. Sebab tidak ada seorang pun manusia di atas muka bumi ni yang waktu dia nak datang ke dunia, dia sibuk orang, dia nak datang, tak ada. Dia diciptakan. Kalau dia diciptakan, tentu dia tidak tahu untuk apa dia datang ataupun dia diciptakan. Jadi kita kena merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kelemahan manusia, Yati, kelemahan manusia, apabila dikaji oleh para ulama, mereka tidak dapat menjawab 3 persoalan ini. Persoalan yang penting, iaitu dari mana kita datang, untuk apa kita dijadikan, dan ke mana kita pergi selepas ini. 3 jawapan ini tidak akan tahu, ya. Sebab itu pakar-pakar saintis, pakar-pakar biologi, mereka dah membongkar asal-usul kehidupan. DNA sekarang orang tahu dah macam mana asal-usul asal-usul kehidupan. Tetapi bagaimana hebat sains pun, sains tidak akan dapat menentukan secara pasti apakah tujuan hidup manusia. Kerana manusia diciptakan. Inilah kelemahan manusia. Sebab itu kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menjawab apakah tujuan hidup manusia ini dengan jawapan yang very simple, tetapi perlu diperdalami, perlu dikaji, perlu diperincikan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu tujuan hidup manusia. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan hidup manusia. Jadi saya kira kalau kita nak terima respon pun boleh, tetapi kalau kita nak meneruskannya pun boleh ya, terpulang pada itulah kata orang tu ya, bila kita dengan pelbagai tamsilan metafora yang telah diberikan tadi, 3 golongan manusia ni di manalah kita ya sebenarnya. Dan waktu ini juga kita nak alu-alukan juga pendengar kita di 0362051500, juga di Facebook dan juga di pesanan ringkas kita. Dan waktu ini nak juga kita raikan rakan pendengar kita di Facebook ya Ustaz, daripada Aizati Azlin katanya, Assalamualaikum Ustaz, kata bagaimana cara untuk kekalkan momentum dalam melaksanakan ibadah-ibadah ataupun perkara-perkara positif dalam kehidupan kita ni, dan cara mengatasi keadaan mudi ni, macam mana tu Ustaz? Ya, kalau kita tengok perkataan yang digunakan ialah momentum ya. Kalau kita lihat ini hukum Newton yang kedua lah, momentum ya. M darab dengan V ya. Mass darab dengan velocity ya. Mass itu adalah jisim, V itu ialah halaju. Dah kembali saya kepada fizik sekolah fizik, dulu ya. Jadi kalau kita M-nya tinggi, berat, jisimnya berat, velocity-nya laju, halajunya laju, maka momentumnya akan lebih laju. Satu jisim yang bergerak, satu objek yang bergerak dengan momentum yang laju, sukar diberhentikan ya. Dia akan sentiasa laju saja. Jadi apakah momentum kita dalam ibadah? Apa dia M-nya dan apa dia V-nya ya dalam ibadah ya, supaya kita terus yang dikatakan ada momentum untuk melakukan kebaikan. Yang pertama, M yang pertama ya, saya kata mesti terus menambah ilmu. M yang pertama adalah ilmu ya. Kita kena tambah terus ilmu ya. Ilmu ini akan memberi kita satu motivasi ataupun satu dorongan, satu pencerahan di dalam jiwa kita, hingga kita tahu sentiasa tahu bahawa kita ni berada di mana. Kita berada di mana ya. Ilmu menyuruh. Macam kita ada GPS lah ya. Kita bergerak, kita nak ke Langgak Tungku kita pun bawa kita dan setkan kemudian jalan. Kita tahu dah bahawa kita berada di jalan sebenar ataupun sudah terhasar, jauh lagi ataupun dekat lagi. Ini di suluhan ilmu ya. Kalau kita tidak ada suluhan ilmu, kita kadang terkapa-kapa. Panjang lagi ke? Kadang-kadang dalam hidup ini, kadang-kadang hujung pangkal dah jauh, hujung belum nampak lagi ya, belum tiba. Saya ada menulis nasyid ni dia kata hujungnya dah jauh, pangkal sudah jauh, hujungnya belum tiba. Jadi kita kat mana kita ni sebenarnya? Sebab itu kadang-kadang kita give up kita rasa give up. Tetapi kalau kita ada ilmu, kita boleh menyuruh tahap iman kita macam mana, tahap solat kita macam mana Solat itu kita tengok solat orang yang lalai, solat orang yang bermujahadah, solat orang yang soleh. Kita ada 6 ataupun 5 peringkat solat. Nafsu pula ada yang dikatakan 4 peringkat. Apakah nafsu ammarah kita, nafsu lawamah ke, atau nafsu mutmainnah ke? Kita boleh dengan ilmu kita boleh menyuluh. Wah, kalau kita berada di tahap nafsu amarah, misalnya kata, solat kita, solat orang yang lalai, kita dalam bahaya. Ataupun dalam GPS tadi, kita sudah tersasar daripada jalannya. Ya, dengan itu kita boleh membetulkan. Ya, jadi kita kena menambah ilmu selalu. Sebab tu Imam Syafi'i secara sindiran, saya dah ulang banyak kali, tetapi saya tak jemu-jemu untuk mengulang. Mereka yang enggan, create pelbagai reason untuk tidak menuntut ilmu, tidak berterusan menuntut ilmu, takbir ke telinganya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Takbir 4 kali ni ialah solat jenazah Jadi orang tu bila dia tidak menambah ilmu, hatinya telah mati Dia tidak dapat menyuluh lagi. Dia berada di jalan benar atau tidak, dia tersasar ataupun masih jauh atau masih berdekat lagi dengan tujuan hidupnya. Okey, M yang pertama yang tadi ilmu. Yang kedua velocity ataupun yang dikatakan halaju. Yang kedua ialah mujahadah. Ilmu saja semata-mata tidak kita amalkan kita tidak akan membawa ke mana-mana Jadi kita kena amalkan, kita perlu amalkan ilmu yang kita tahu. Untuk amalkan kebaikan, sangat sukar. Kita perlu mujahadah. Sebab apa? Kebaikan tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Cuba bayangkan walaupun kadang-kadang hanya sebentar saja. Solat subuh misalnya kata hanya 5 atau 7 minit Kalau kita
tengok filem kata-kata sampai 3 CD tu sampai 2 jam kadang-kadang ya. Dengar khutbah tak sampai 30 minit. Betul. Kalau kita dengar satu filem pertandingan lagu misal kata kan, masa tu ada macam-macam lah ya sekarang ni. Lama kan. Tetapi kenapa yang pendek ini sukar? Kerana dia sukar pada hati kita, kerana nafsu menghalang kita. Sebab itu kita kena mujahadah. Mujahadah ni tak boleh kita suruh orang lain, kita sendiri kita kena lawan sendiri. Jadi soalnya macam orang kata, bagaimana saya malas untuk bangun subuh? Macam mana, adakah ayatnya kita supaya bangun? Ya, doa boleh, tetapi kita kena mujahadah. Dalam hidup ini Yati saya berpesan pada diri saya dan juga sahabat-sahabat di luar sana kita sentiasa berdepan setiap saat dua perkara. Satu perkara yang kita suka buat, satu perkara yang kita perlu buat. Malangnya dua perkara ini saling bertindak berlawanan Perkara yang kita perlu buat kita tak suka buat selalunya. Perkara yang kita suka buat sebenarnya kita tak perlu buat. Jadi orang yang berjaya ialah orang yang melakukan perkara yang dia perlu buat walaupun dia tak suka buat. Itu dikatakan mujahadah. Jadi makin kuat kita mujahadah makin tinggilah momentum kita tadi dengan ilmu tadi makin tinggi. Sebab itu apabila kita nak mujahadah ini adalah satu yang dikatakan sunnatullah, sudah jadi rule. Satu jadi hukum. Yang kita tak boleh ubah. Sebab tu peribahasa Melayu kata apa? Kalau tidak dipecah ruyung, mana kan dapat sagunya. Orang kata berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Itu memang bersakit-sakit dahulu. Dahulu di mana? Di dunia. Supaya bersenang-senang kemudian. Di mana? Di sana. Di hari akhirat. Sebab tu orang yang bijak untuk mengekalkan momentum dia perlu yang dikatakan satu sifat yang dikata sentiasa dia bermujahadah. Mujahadah itu pahit kerana syurga itu manis. Selalu saya katakan begitu. Okey, untuk menghilangkan mood kita. Ibadah ni kadang-kadang ikut mood. Masa mood, okey, boleh tahajud. Bila tak ada mood, langsung subuh pun itu tak boleh. Macam mana kita nak hilang, nak atasi mood kita? Imam Ghazali telah menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada dua cara. Yang pertama, kena ingat mati. Mati boleh datang tiba-tiba. Mati boleh datang tiba-tiba. Dan mati itu, misal kata, bila ingat kita kepada mati, kitalah orang yang bijaksana. Kenapa? Dengan ingat mati, kita dapat 3 perkara. Ini 3 perkara ni. Yang pertama, apabila kita ingat mati, kita menyegerakan amal ibadah. Kita tidak akan menanti-nanti. Sebab boleh jadi mati bila-bila datang. Betul. Kita tidak akan bertangguh. Yang kedua, kita menyegerakan taubat. Taubat, kita dah buat dosa, kita taubat, kan, sebagainya, kita tak ada tangguh-tangguh, kita bertaubat. Masa tu juga bertaubat. Dan yang ketiga, hilanglah keseronokan ataupun kenikmatan maksiat apabila kita mengingati mati. Kafa bil mauti wa'izan. Apabila kita mengingati mati, cukuplah mati itu sebagai peringatan bagi kamu. Kenapa? Bila kita ingat mati, mengumpat pun dah tak seronok lagi dah. Takut ni, bergetar dia. Nak buat macam tu. Kalau kita tahulah kita nak mati esok lah katakan, apakah kita boleh lagi melakukan maksiat pada hari ini? Tak mungkin. Tetapi itulah yang menjadi perjuangan kita, iaitu kita kena ingat mati. Yang kedua, kita jangan panjang angan-angan, pendek angan-angan, kata Imam Ghazali. Pendek angan-angan. Kalau pagi, jangan sampai tunggu waktu petang. Kalau berada waktu petang, jangan tunggu sampai pagi. Artinya, di antara itu, kita kata kita kena bersegera untuk beramal kepada kita, insya-Allah. Saya bila cakap tentang panjang angan-angan tu teringat satu kata-kata ni, kata bila orang panjang angan-angan, pendek usianya. Betul. Takut kepada mati. Dan waktu ini kita nak juga raikan rakan pendengar kita di talian di 0362051500 untuk sama-sama bertanyakan soalan kepada Yang Bahagia Ustaz waktu ini. InsyaAllah kita ke pemanggil pertama. Assalamualaikum. Lama menunggu. Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di sana? Saya Suryani daripada Kelang. Silakan Puan Suryani. Okey, macam saya nak tanya dah tentang nak tanya tentang tindakan saya sekarang ni. Macam saya dah umur 33 tahun. Dan saya masih belum berumah tangga sebab saya ada masalah kesihatan lah. Jadi saya pun dah ambil tindakan, mungkin saya tak akan berumah tangga sepanjang hayat saya sebab saya dah fikir dah, Allah dah katakan
Kehidupan kita adalah mengabdikan diri semata-mata kerana Allah. Jadi saya dah yakin kehidupan tidak berumah tangga itu pun bagi saya tidak perlu. Jadi saya fikir kalau saya tak berumah tangga bolehkah? Sebab saya sekarang ni pun dah diberi nikmat daripada Allah penting sepanjang hayat dah kan. Jadi saya dah rasakan cintakan Allah lebih daripada manusia. Maksudnya saya dah rasa tak perlu saya nak berumah tangga. Dan saya dah yakin pada cintakan Allah tu lebih berguna. Jadi macam mana ya? Terima kasih atas soalan. InsyaAllah akan jawab oleh Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kumpulkan soalannya Ustaz untuk sama-sama kita raikan rakan pendengar kita di talian waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Saya Haji Nohalin daripada Teluk Paling Megarang sini. Silakan Cik Haji. Bernama Ustaz ni ada tempat di saya ada satu kursus lah. Ya. Jadi kursus tu salah seorang yang penceramah tu seorang DSP bernama anggota polis. Jadi dia bagi kata-kata begini, falsafah bahawa dunia ini rosak bukan kerana orang jahat, tetapi dunia ini rosak kerana orang yang lihat kejahatan itu tidak membuat apa-apa. Jadi rasa saya cukup cantik lah kalau sekiranya falsafah ini dapat Ustaz dapat jelaskan lagi, dapat dilebarkan lagi. Kemudian nama saya terpanggil lah ni sebetulnya daripada 2 minggu sudah ni. Nama ada satu pemanggil tu yang dia ada bertanya pada Ustaz tentang kedudukan Abu Talib. Jadi walaupun Ustaz tempoh hari tidak menyentuh, tetapi saya terpanggil lah untuk memberi respon. Sebab dah terang lagi kan bersuluh bahawa Abu Talib ni kata adalah orang yang diazab dalam neraka selemah-lemah azab, iaitu diletakkan terumpah api hingga kambang legak kepalanya, otaknya. Dan juga dikata bahawa Khadijah itu dia mengambil jasad Nabi dan kerja Nabi. Tetapi yang dikatakan Abu Talib itu hanya mengambil jasad Nabi tetapi tidak mengambil kerja Nabi. Hanya memberi makan. Kata saja, minta tolong dua kalau boleh dapat dilebarkan insyaAllah. Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Itu dia, kita ambil dua dahulu soalan daripada pendengar kita. Mulakan dengan Puan Suryani, Cik Suryani tadi. Ya. Puan Suryani ya, kalau Cik Suryani ya, minta maaf ya kalau saya menjelaskan perkara ini ya. Pertamanya, kalau kita merasakan bahawa dengan sakit kita tidak dapat berfungsi dengan baik ataupun tidak boleh berperanan, tidak mampu berperanan dengan baik sebagai seorang isteri, maka pada waktu itu perkahwinan memang tak perlu bagi kita. Sebab kita tak boleh kita tidak boleh perform sebagai seorang isteri. Ada masalah kesihatan. Kalau itulah sebabnya, maka jalan yang dipilih oleh Cik Suryani adalah jalan yang tepat. Kita dah tak boleh nak laksanakan tugas dengan baik. Jadi apa lagi kita nak paksa diri kita untuk itu. Jadi dalam Islam itu jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kalau kita gagal untuk berfungsi sebagai bukan saja isteri, orang lelaki pun kalau dia tidak dapat dia lihat pada diri dia tidak boleh atau tidak mampu sama ada di sudut zahirnya ataupun di sudut batinnya untuk berperanan sebagai seorang suami yang baik atau isteri yang baik, masa waktu itu tidak ada nikah bagi dia. Tetapi sekiranya kita masih mampu fungsi, cuma kita kata kita dah cinta Allah, maka bila kita cinta Allah maka tidak perlu lagi cinta manusia. Sebenarnya siapa manusia yang paling cinta Allah? Tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun baginda mengungkapkan bahawa pernikahan sunnahku, dan siapa yang tak sunnahku bukan daripada golonganku, kata Rasulullah. Rasulullah seorang yang paling cintakan Allah, tetapi Rasulullah sendiri ada isteri, ada anak-anak dan keluarga. Sebab itu kalau boleh kalau kita sebagai satu luahan daripada saya, jangan timbulkan dikotomi cinta. Apa maksud dikotomi cinta? Pertentangan antara cinta Allah dan cinta makhluk. Sebab kita kata nak cinta Allah, kita pinggirkan cinta manusia. Nak cinta manusia, kita pinggirkan cinta Allah. Itu dikotomi cinta namanya. Tetapi yang sebenarnya, kita boleh mencintai Allah dan Allah memerintahkan kita untuk mencintai manusia. Contohnya dibahaskan oleh Imam Ghazali dalam bab cinta seorang guru yang mencintai muridnya kerana murid itu menjadi tempat untuk dia menaburkan ilmu kerana Allah, maka waktu itu dia mencintai muridnya kerana Allah. Dia dapat pahala orang yang mencintai Allah.
walaupun dia mencintai muridnya. Begitu juga seorang suami yang mencintai isterinya, kerana isterinya adalah ladangnya ataupun adalah temannya untuk sama-sama beribadah. Sebab orang yang berkahwin ni ada mafhum sebuah hadis, seorang itu apabila dia berkahwin, separuh agamanya selesai, tinggal separuh lagi untuk diselesaikan. Separuh dah selesai, ya. Sebab tu imam yang dah berkahwin lebih afdal daripada imam yang bujang, bisa kata, ya. Jadi di sini seorang suami yang mencintai isterinya kerana Allah dapat pahala mencintai Allah juga, ya. Jadi kecuali kalau dia mencintai isterinya lebih daripada mencintai Allah, ataupun kalaulah isterinya berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah tetapi dia tetap cinta, itu dikirakan terputuslah. Itu yang dia kata dikotomi cinta. Tetapi sekiranya isterinya taat, suami yang taat, jadi mereka saling mencintai antara suami dan isteri, dua-duanya dapat pahala mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah memerintahkan seorang suami mencintai isterinya, isteri mencintai suaminya. Ya, itu yang saya kata, kalau mampu berperanan dari segi fizikal, dari segi tenaga, dari segi material, ya, kalau boleh, ya, jangan pinggirkan cinta manusia kerana nak merebut cinta Allah, ya, kerana Allah suruh kita mencintai manusia dalam arti kata mencintainya, ya. Ini penting, ya, kalau kita faham, ya. Yang kedua tentang Haji Nur Halim, terima kasih Tuan Haji. Betul yang dia kata dunia rosak. Saya terus tangkap apa yang dia katakan. Dunia rosak bukan kerana orang jahat. Dunia rosak kerana ada orang yang tidak menegur orang jahat, ya. Itu, ya. Jadi sebenarnya memang orang jahat juga. Orang yang tidak menegur orang jahat ialah orang jahat. Sebab itu dikatakan mereka, ada saya dengar ungkapan, saya tak tahu ini hadis ke apa, tapi terdengar ungkapan, mereka yang diam atas kebenaran umpama syaitan bisu, ya. Mereka yang diam atas kebenaran ataupun mereka lihat kemungkaran, mereka tak cegah. Kalau kita dalam hadis kata man ra'a mungkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati' fa bilisani, ya, fa illam yastati' fa biqalbi. Jadi apabila kita melihat kemungkaran, kita hendaklah cegah dengan kuasa kita. Dengan kuasa kita, dengan tangan kita. Kalau tidak, dengan nasihat yang baik, dengan kata-kata kita, lidah kita. Kalau tidak, hendaklah kita benci dengan hati. Artinya kita tak redha. Jadi artinya selepas daripada itu dah tak ada. Yang sebab benci dengan hati, fadzalikal adaful iman, selemah-lemah iman. Kalau tak ada benci dengan hati pun, redha ataupun steady saja dengan, itu artinya kita orang jahat. Kita juga melakukan kemungkaran kerana kita tidak mencegah kemungkaran. Jadi itu saya bersetuju, ya, dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Haji tadi, ya. Cuma dalam amar ma'ruf nahi mungkar ni ada juga adab-adabnya yang kita kena jaga, ya. Yang kita jangan kita mencegah kemungkaran dengan satu kemungkaran lain. Ya, betul, ya. Jangan kasar. Yang saya dah katakan pada minggu-minggu yang lalu. Kemudian tu ni gali lubang tutup lubang. Ya, kita kadang-kadang kita nak cegah satu kemungkaran kecil jadi kemungkaran yang lebih besar, ya. Gitu. Jadi kita kena berhati-hati, ada ilmunya. Saya sekali lagi kata mesti ada ilmunya. Apa saja yang kita nak lakukan? Kerana ilmu itu imam, ya. Amal itu makmum, ya, kerana berlalu ilmu. Kemudian tentang Abu Talib, saya tak mau terlibat sangat dengan polemik apakah Abu Talib begini-gini, ya, sebab kita lihat sunnah wal jamaah sudah jelas bagaimana kedudukan Abu Talib. Tetapi apa yang kita boleh belajar daripadanya? Saya dah selalu katakan, ilmu ini untuk menyuluh diri. Kadang-kadang kita bincangkan tentang Abu Talib, kita bincangkan tentang Fir'aun, kita nampak mereka yang salah ataupun Fir'aun yang kejam. Tetapi kadang-kadang ciri-ciri Fir'aun tu ada pada diri kita, ya. Sepatutnya kita melihat sesuatu dengan refleks, dengan reflection ataupun dengan melihat diri kita macam mana, cermin untuk melihat diri kita. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada Abu Talib ialah tak cukup untuk mencintai Rasulullah pada nama dan batang tubuhnya saja, tetapi kena mencintai perjuangannya, ya. Sebab itu kalau kita mencintai hanya jasad Rasulullah telah jauh daripada kita. Kita tidak boleh mencintai orang yang jasad seorang yang telah hidup bukan sezaman kita, tetapi cinta melangkaui zaman dan melangkaui generasi. Kita terus dapat mencintai Rasulullah pada saat ini walaupun jasad Rasulullah dah tak ada. Kerana apa? Kita mencintai perjuangannya. Yang inilah yang saya kira Abu Talib tidak ada, iaitu mencintai perjuangan Rasulullah SAW. Dia hanya dengan kasih sayangnya saja. Ini pandangan ahli sunnah wal jamaah dan kita berpegang kepada itu, InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan waktu ini juga kita nak raikan rakan pendengar kita di Facebook, Encik Zulfendi Zul, dia kata, Assalamualaikum
Assalamualaikum Ustaz. Kata saya ini setiap hari solat dan membaca Al-Quran, tapi hati saya masih lagi tak tenang, gelisah, dan ditambah-tambah lagi dengan masalah-masalah hidup untuk mencari nafkah sehingga terbawa kepada solat. Tapi saya bergantung harap, masih lagi bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Apa yang harus beliau lakukan sebenarnya, Ustaz? Pertama, kena berterus bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kalau rasa itu tidak dikawal atau rasa itu berterusan begitu, dia akan sampai ke satu tahap putus asa dengan rahmat Allah. Saya teringat satu cerita yang saya dengar, bagaimana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa baginda ni adalah seorang yang boleh berkata-kata terus dengan Allah. Sebab tu Nabi Musa dikenali sebagai kalimullah, orang yang boleh berkata-kata dengan Allah. Pernah satu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana keadaan, apakah engkau akan ucapkan kalau seorang yang taat, seorang yang soleh, seorang yang baik datang kepadamu untuk solat menyembahmu? Apa engkau akan katakan kepada hamba-Mu yang taat ketika dia datang untuk solat ataupun menyembahmu? Allah menjawab, aku katakan kepada hamba-Ku itu, labbaik, selamat datang wahai hamba-Ku. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, apa kata engkau pula ya Allah, kalau orang yang jahat, orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kemungkaran, tapi masih sudi lagi datang untuk menyembahmu ya Allah, masih sudi lagi datang untuk dalam solat walaupun dipenuhi dengan dosa-dosa. Apa yang Allah jawab? Allah kata, bagi hamba-Ku yang berdosa, dia datang kepadaku untuk solat, aku katakan labbaik summa labbaik summa labbaik summa labbaik ya abdi. Allah ulang 3 kali, selamat datang, selamat datang, selamat datang wahai hamba-Ku. Jadi ini paling penting. Sebab itu pernah ditanya kepada Imam Ghazali oleh muridnya, wahai Imam, wahai guruku, kata, bagaimana keadaan ketika lidahku berzikir tetapi hatiku masih lalai? Apa yang aku perlu buat? Soalannya sama lebih kurang. Apa kata Imam Ghazali? Hendaklah kamu terus berzikir, kerana sekurang-kurangnya lidahmu terpelihara daripada perkataan-perkataan yang buruk. Kita kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi lalai. Bukan kita nak target lalai, tetapi kadang-kadang hati kita ni suka nak dikawal lalai. Itu masih baik daripada mulut kita memperkatakan perkara-perkara yang buruk. Itu yang penting. Jadi jangan berputus asa. Masalah anda sebenarnya adalah masalah saya dan masalah kita semua. Kita sedang bermujahadah. Kita masih tidak tenang, masih gelisah, tetapi kita katakan kita dalam mujahadah, jatuh tetapi kita tidak mengalah. Walaupun jatuh tersungkur, biar bertongkat dagu, tetapi kita tidak akan mengalah. InsyaAllah kita tidak akan kalah dalam bermujahadah. Kita tidak akan mengalah dalam bermujahadah. Dan Allah nilai kita, insyaAllah, perjuangan kita. InsyaAllah usaha tu kita yang dinilai, natijahnya nanti datang daripada Allah SWT sendiri. Dan untuk anda waktu ini, kita nak ambil satu lagi persoalan daripada rakan pendengar kita di Facebook. Mungkin untuk sama-sama kita kongsikan persoalannya. Datang daripada Encik Muhammad Fauzi Al-Kelantani, kata Assalamualaikum Ustaz, kata tujuan saya ni cuma nak tanya bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk mendakwah kembali manusia ke arah untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai cara-cara jalan hidup sebenarnya. Selalu kita katakan dakwah yang berkesan ialah dakwah melalui lisanul hal, bukan lisanul maqal, melalui tindakan. Bukan melalui lisan saja, melalui sikap, bukan melalui cakap. Kerana selamanya pun manusia lebih percaya mata berbanding telinga. Cakap boleh didengar oleh telinga, sikap boleh dilihat oleh mata. Jadi sebab itu kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan isi Al-Quran. Dengar ayati, betul, ini sangat penting. Rasulullah sendiri menjadi Quran hidup. Sebab itu bila Aisyah ditanya bagaimana perilaku Rasulullah tu, Aisyah senang je, Siti Aisyah senang dia jawab, perilaku Rasulullah tu ialah Al-Quran. Jadi sekarang ini kalau kita lihat orang yang menyeru kepada Al-Quran, memang ramai, tetapi apakah mereka membawa pribadi Al-Quran itu boleh dilihat manifest di segi pribadi mereka, itu kurang. Sebab itu kadang-kadang lambat orang nak ikut. Kadang-kadang orang mudah saja. Orang kata in order to deliver the message, be the message. Itu saja. Untuk kita menyampaikan message dengan berkesan, kita sendiri jadi message itu.
Kita sendiri jadi mesej itu. Jadi ini memang satu yang cabaran tetapi inilah satu-satunya jalan. Jadi kalau kita kata cara hidup Al-Quran, kita paparkan cara hidup Al-Quran daripada diri kita, keluarga kita sendiri jadi model. Kalau kita kata sistem ekonomi Islam, kita sekarang kita tinggalkan sistem ekonomi riba walaupun terpaksa bersusah payah. Bila kita bercakap daripada perbuatan kita dengan perbuatan kita, artinya kita bercakap dari hati. Sebab hati yang menggerakkan perbuatan. Jadi di situ ada ungkapan, siapa yang bercakap dari hati akan jatuh ke hati juga. Jadi sebab itu kadang-kadang kita bercakap bukan dari hati, hanya dari teori. Jadi sebab itu orang wacanakan cakap kita tetapi tidak ada berbekas dalam tindakan kita. Jadi cara sebaik-baiknya kita mendakwahkan Al-Quran, bukan saja kita membacanya, tetapi kita tadabbur, kemudian kita amalkan hukum hakamnya. Dan apabila kita nak melakukan melaksanakan hukum hakam Al-Quran pada diri kita, tentulah kita melalui satu lagi jalan yang selalu kita kata, jalan mujahadah. Mesti kita berdepan dengan persoalan itu juga. Alhamdulillah telah pun dijawab soalan tersebut. Kata orang tu Rasulullah SAW adalah Al-Quran secara praktikal. Dan mungkin di waktu yang agak suntuk ini, sebagai kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini, insyaAllah minggu depan kita akan kupas lagi berkenaan tajuk ini juga. Ustaz, mudah-mudahan kita akan sentiasa ingat bahawa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingat bahawa selagi kita berpegang kepada tujuan hidup ini, kita akan dapat ketenangan dan juga kebahagiaan. Sebab kalau kita lihat mudah saja, pen diciptakan untuk menulis. Selagi kita gunakan pen untuk menulis, selagi itulah pen itu dalam keadaan baik. Tetapi sekiranya pen itu kita gunakan untuk ketuk, cocok ataupun kita lontarkan ke dinding, dia akan hancur, dia akan rosak. Kerana apa? Bukan untuk itu dia diciptakan. Begitu juga manusia. Manusia hanya diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Selagi dia menjadi hamba Allah, dan kita insyaAllah kita akan perincikan pada minggu hadapan, dia akan selamat dan menyelamatkan. Tetapi kalau dia tersasar daripada tujuan dia diciptakan, macam pen tadi, dia akan menghancurkan dirinya. Sebab itu manusia yang tidak jadi hamba Allah, dia akan secara automatik gugur sifat-sifat kemanusiaannya, sama ada sedar atau tidak. Itu sajalah pesan saya untuk diri saya dan juga untuk anda semua. Minta ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa. Bukan sekiranya, pasti ada terkasar bahasa, saya minta ampun dan maaf. Itu dia yang bahagia.